Assalamualaikum semua. Kembali lagi kepada rancangan Tema Talk. Hari ini kita ada 2 jemputan, iaitu Encik Fahim. Hai Encik Fahim. Okay. Dan jemputan kedua adalah Dr. Ain. Dr. Ain. Hai. Okay. Selamat datang ke Timah Talk. Okay. Jadi, inilah 2 orang jemputan kita. Okay, Cik Fahim boleh kenalkan diri kepada penonton. Hai semua, saya Encik Fahim. Saya adalah mangsa banjir di Kulim. Saya mempunyai keluarga dan juga datang daripada keluarga yang sederhana. Saya mempunyai 4 orang anak dan juga isteri saya masih hidup. Alhamdulillah. Masih hidup lah. Dah time pula. Kenalkan diri. Okay, saya Dr. Ain dari Kulim, Hospital Kulim Kedah. Saya banyak pengalaman terutamanya dalam merawat masa-masa banjir. Itu saja. Ramai merawat tu. Ramai lah, terutama macam masa banjir kan ramai kan, memang ramai. Lepas tu kali ni banjir ni macam mana? Kali ni ramai juga. Ada peningkatan berbanding tahun-tahun sebelum ni. Penyakit ada yang teruk ke? Banyak penyakit teruk masa ni. Okay, faham. Okay, jadi topik yang kita bincang pada rancangan kali ni, kita bincang tentang penyakit yang tercetus selepas berlakunya banjir ni. Okay, jadi Dr. Ain boleh bagi tahu apa penyakit yang tercetus lepas banjir ni. Okay. Sebenarnya bila berlakunya banjir memang banyaklah kan penyakit yang muncul dekat penduduk masa-masa banjir, terutamanya contohnya penyakit leptospirosis. Penyakit leptospirosis ni dia berpunca daripada air yang tercemar ataupun air kencing haiwan. Ada juga penyakit lain macam cirit birit dengan demam denggi. Kalau demam denggi ni punca daripada macam kita tahu bila banjir banyak kawasan takungan air. So jadi banyaklah banyaklah tempat pembiakan nyamuk. Disebabkan itulah banyak peningkatan dalam penyakit demam denggi. Jadi doktor, apa yang langkah-langkah penduduk boleh buat untuk mengelak daripada penyakit ni? Sebenarnya banyak langkah-langkah untuk elakkan daripada dapat penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi, tapi tak apa, kali ni saya akan terangkan yang secara ringkas ataupun senang cerita langkah-langkah yang paling utama. Pertama sekali, elak daripada sentuhan secara langsung dengan air banjir. Terutamanya bagi orang yang ada luka yang terbuka lah kan. Sebab apa? Sebab kita tak tahu lagi air banjir tersebut tercemar ke atau belum. Jadi bayangkan kalau air tersebut tu tercemar, air banjir tercemar, kena pula dekat luka-luka yang terbuka ni, boleh menyebabkan luka tu makin teruk ataupun melambatkan proses penyembuhan luka tersebut. Kalau bagi nak elakkan daripada penyakit denggi ni pula, setiap penduduk ni mainkan peranan lah untuk pastikan kawasan rumah kena kosongkan tempat-tempat yang tempat yang cakap macam tempat air. Sebab kalau semakin banyak tempat takungan air kan, semakin banyaklah tempat pembiakan nyamuk. Sebab itulah semakin tinggi ramailah orang yang jangkit. Okay, Cik Fahim, macam mana pula dengan pengalaman Cik Fahim ni time banjir tu, waktu banjir tu, lepas tu apa yang memberi kesan terhadap keluarga Cik Fahim? Sejujurnya kalau diingatkan semula agak perit, sebab waktu tu air banjir naik dengan sangat cepat, menyebabkan saya dan satu keluarga saya gelabah lah kan, sebab naik dengan cepat kan. Lepas tu perabot-perabot kita orang semua memang kena air lah kan. Lepas tu sijil lahir kita orang dah lah tak berapa kaya kan untuk bayar untuk ganti semula sijil-sijil. Lepas tu ada kad bank pun hilang. Lepas tu yang paling perit sekali adalah haiwan kita orang, kucing. Tapi Alhamdulillah kucing tu tak lemas pun. Kita orang pun selamatkan kucing. Alhamdulillah sekarang okey je lah.
Agak-agak pada saya tak kat mana tu. Boleh cakap tahap lutut kot. Lutut. Uish, Kalau lutut ni sama tinggi sama dah tinggi ni. dengan anak saya dah. Anak saya pun boleh lemas dah kalau macam tu. Ya. Okey, Cik Fahim. Adakah Cik Fahim dan sekeluarga dah dapatkan rawatan? Dan macam mana pula, bagaimana pula layanan waktu dekat pusat pemindahan tu? Kami semua satu keluarga dah dapat rawatan sebab waktu banjir tu anak kami pun ada juga yang main air kan. Lepas tu adalah terluka sedikit macam yang Dr. Ain kata tadi kan, apa luka terbuka kalau kena air hujan nanti macam susah pula nak menyembuh kan. Betul? Lepas tu hari tu satu keluarga dah dapatlah rawatan dekat tu, dekat pusat pemindahan sebab Dr. Ain pun ada juga waktu tu kan Dr. Ain. Lepas tu kami semua dah dapat rawatan. Lepas tu pembantu Dr. Ain lah kan. Rasanya pembantu Dr. Ain lah kot. Tak pastilah. Tapi semua bagus lah. Semua layan anak-anak saya dengan baik. Lepas tu ada juga tempat permainan yang ada kemah-kemah lah untuk kita orang duduk kat dalam tu. Jadi menurut apa yang diceritakan Cik Fahim, apa yang usaha yang dibuat oleh pihak berkuasa kesihatan dalam menangani isu? Okay, dalam menangani isu ni banyaklah usaha yang kami buat. Macam kami ada juga bekerjasama dengan macam-macam dari macam-macam pihak ataupun agensi untuk pastikan semua kemudahan atau keperluan asas macam air bersih, sistem sanitasi, kami akan pastikan cukup dengan kerjasama antara pihak lain lah. Tapi macam kita tahu bila berlakunya keadaan kecemasan ni macam banjir secara mengejut macam ni, dia jadi sumber ataupun bahan-bahan kemudahan tu jadi terhad lah kan. Jadi kami adalah bagi taklimat dekat penduduk macam tentang penjagaan kebersihan diri, pengurusan makanan, langkah-langkah untuk mencegah daripada dapat penyakit, supaya dapat terhindarlah diorang daripada penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi tu. Okey doktor. Tadi doktor ada cakap tentang penyakit leptospirosis ataupun denggi. Okay. Jadi apakah kesan jangka panjang kepada kepada pesakit yang dapat penyakit itu? Okay, kalau kesan jangka masa panjang ni, dia bergantung juga tahap jangkitan tu ataupun rawatan yang diterima. Contohnya macam penyakit leptospirosis tu, kalau tak tangani dengan segera atau dengan cepat kan, dia boleh menyebabkan kerosakan pada organ yang tertentu, terutamanya macam organ buah pinggang atau hati. Kalau bagi demam denggi pula, kalau tak ditangani dengan segera ataupun dengan cepat secepat mungkin, dia berkemungkinan jadi kepada denggi berdarah ataupun sindrom kejutan denggi. Dan apabila berlakunya perkara macam tu, dia boleh menyebabkan maut. So bahayalah, jadi bahaya untuk setiap pesakit tu. Okay. Selain daripada dapat penyakit fizikal ni, ada juga orang yang timbul masalah mental dan emosi. Sebabkan ada yang kehilangan harta benda, lepas tu ada yang kehilangan orang tersayang apa semua. Jadi Cik Fahim, macam mana pula dengan keadaan mental dan emosi Cik Fahim dan sekeluarga? Selain penyakit fizikal ni, mesti ada juga orang yang ada masalah mental dan emosi. Betul tak doktor? Mesti ada kan? Okay. Ni disebabkan oleh mereka kehilangan harta, kehilangan nyawa orang yang tersayang. Okay. Jadi Cik Fahim, macam mana pula dengan keadaan mental Cik Fahim sekeluarga? Mental kami agak lemah lah juga sebab saya dengan anak-anak pun macam risau lah pasal masa depan anak kita orang kan, sebab diorang dah kena banjir ni, lepas ni diorang macam masih kena ejek dengan kawan-kawan, macam rumah tak ada barang lah, sijil tak ada. Lepas tu sebelum-sebelum ni pun memang diorang biasa dah kena ejek kan dengan kawan-kawan diorang. Tapi lepas banjir ni rasanya maybe akan jadi lebih teruk lah. Itu saja je lah kalau dari segi mental. Okay Dr. Ain, jadi ada tak sokongan dari segi kesihatan mental dan emosi yang diberikan kepada masa-masa banjir? Okay, dari segi mental ni kan, mental ni memang sangat penting lagi-lagi apabila berlakunya banjir ni kan. Bukan je
kesihatan dari segi fizikal, tapi mental pun penting. Jadi kami adalah hantar beberapa kaunselor untuk bagi sokongan kepada masa-masa banjir dari segi emosi ataupun dari segi mental ataupun emosi lah kan. Kami pun ada juga bagi terapi untuk kanak-kanak, untuk atasi mereka daripada trauma-trauma hilang tempat tinggal, sekitar yang tak stabil. Jadi kat sini kami ada galakkanlah setiap penduduk ni kongsi perasaan mereka dengan kaunselor-kaunselor tersebut supaya mereka ni tak rasa terbeban dengan tekanan yang mereka rasa tu. Okay. Jadi Encik Faida sekeluarga ada dapat tak sokongan dari segi kaunselor, ada kaunselor yang datang bagi semangat ke apa ke? Alhamdulillah ada lah dalam 2 ke 3 orang hari tu. Anak-anak gembira lah jumpa dengan diorang. Lepas tu sebab kita orang punya mental tak bagus kan, sebab daripada diorang anak-anak saya kena ejek. Lepas daripada tu saya ada sedikit gembira lah kan. Berita apa tu? Sebenarnya isteri saya dah mengandung 3 minggu. Wah, tahniah. Alhamdulillah. Jadi sebab kaunselor tu datang juga macam, sebab diorang pun mesti dah tahu, maybe dah tahulah, mungkin dah tahu yang isteri saya mengandung kan. Jadi perlukan sokongan mental daripada berbagai aspek lah kan, sebab risau kandungan nanti tak bagus pula. Pun dengan kaunselor datang ni, anak-anak saya pun gembira sebab diorang ada lakukan beberapa aktiviti. Daripada tu saya rasa kaunselor tu sangat bagus lah. Okay, Dr. Aim. Apakah langkah yang ibu buat untuk mengurangkan risiko penyakit dan mental kepada penduduk di masa depan? Okay, dekat masa pada masa depan kita kena sentiasa bersiap sedia untuk nak menghadapi keadaan-keadaan kecemasan macam bencana banjir ni kan. Lagi-lagi macam bila keadaan banjir ni secara mengejut, kecemasan sangat kan. Memang kita kena sentiasalah siap sedia pada setiap masa. Kalau dari segi pihak berkuasa pula, kena pastikan infrastruktur ataupun kemudahan semua tu cukup supaya kita dapat, bila berlakunya bencana banjir ni, kita dapat merawat pesakit-pesakit dengan segera. Kalau seterusnya pendidikan kesihatan pula kena didedahkan secara meluas, terutamanya untuk kanak-kanak, untuk remaja, tentang cara langkah-langkah untuk mengelak daripada penyakit-penyakit berjangkit ni kan. Itu saja. Jadi sebenarnya keluarga kami mengalami kedua-duanya lah, tekanan. Tetapi disebabkan tekanan ni, kami lebih bersatu. Anak-anak lebih memahami keadaan keluarga yang tengah susah ni, dan kita orang semakin bersyukur dengan apa yang kita orang dapat. Walaupun kecil, tapi anak-anak dah belajar dah cara untuk bersyukur walaupun perkaranya kecil. Contohnya macam dapat mainan free, mainan percuma, dan juga dapat makanan-makanan daripada sukarela lah. Jadi bagi saya sendiri, walaupun perkaranya sukar, tetapi saya perlu memandang lebih positif ke hadapan, sebab saya tengok anak-anak saya boleh tersenyum walaupun dalam keadaan yang banjir macam ni. Itu semangat yang luar biasa. Okay, Dr. Ain, apakah saranan doktor dari segi kesihatan mental kepada mangsa banjir seperti Encik Fahim yang cuba untuk bangkit dalam cabaran isu? Sokongan emosi ni sangat penting lah, terutamanya bagi masa-masa banjir kan, macam Encik Fahim. Jadi pertama sekali saya sarankan masa-masa tersebut perlu cari sokongan. Sokongan tak kisahlah sama ada dari keluarga ataupun kawan-kawan ke. Mungkin dengan sokongan tersebut dapat bantu mereka kurangkan tekanan kan. Lagi satu, saya sarankan untuk mereka meluahkan dengan cara macam menulis jurnal ataupun melukis ataupun melakukan senaman-senaman ringan. Dengan aktiviti tersebut, mereka ni dapatlah menguruskan emosi mereka dengan lebih baik. Dan jika masa tersebut merasa dapat tanda-tanda macam tanda-tanda yang tekanan yang serius, contohnya kurang selera makan ataupun terlebih selera makan ataupun
masalah tidur. Contohnya macam selalu tidur lambat, susah nak tidur ataupun tidur yang panjangan lah kan. Saya sarankan mereka berjumpa dengan ahli-ahli yang pakar macam kaunselor ataupun ahli psikologi untuk dapatkan bantuan. Okey, berkenaan dengan langkah selepas banjir ni, apakah yang boleh dilakukan oleh mangsa banjir selepas air surut? Jadi menurut Cik Fahim, boleh Cik Fahim kongsikan apa yang boleh dilakukan? Sebab saya dah berpengalaman dengan banjir ni, jadi saya rasa sebelum masuk tu kita kena periksa perkasasan elektrik dan juga struktur rumah kita lah, sebab dah masuk air lama, kadang-kadang bangunan rumah ni boleh hancur. Jadi kadang-kadang bila-bila masa rumah tu boleh roboh kan. Jadi mula-mula check struktur bangunan dan juga perkasasan elektrik, sebab sebelum ni saya sendiri pernah hampir tercedera sebab saya sendiri tak peka dengan keadaan sekeliling. Selepas dah periksa keadaan sekeliling, dah periksa semua benda, barulah boleh susun barang. Lepas tu kalau ada barang-barang macam contohnya makanan tin ke yang dah terendam dalam air lama, ubat-ubat ke, saya galakkan yang boleh buang je lah terus, sebab kadang-kadang kita tak tahu apa yang ada dalam air kan. Apa yang akan jadi kepada ubat-ubat tu nanti kalau kita yang makan, kita sendiri yang sakit kan. Betul. Jadi kita pun dah bincangkan tentang isu banjir. Jadi saya pun macam terfikir apa langkah ataupun cara yang kita boleh lakukan sebelum banjir supaya kita boleh membuat persediaan kalau banjir tu menimpa kita lah. Okay, contohnya saya terfikir macam teknologi superkomputer dan algoritma pintar. Okay, sebelum ni kalau kita nak buat ramalan cuaca, kita melihat berdasarkan keadaan cuaca umum pada waktu tu. Tapi bila dengan teknologi yang kita ada ni, kita boleh meramal dengan lebih awal kejadian banjir tu. Contoh kita boleh tahu bagaimana aliran air tu akan berlaku, takat mana air sungai tu melimpah. Jadi dengan teknologi ni, pihak berkuasa dapatlah macam mana? Pihak berkuasa tu dapat membuat keputusan dengan lebih cepat lah. Macam pihak berkuasa boleh mengosongkan kawasan yang perlu ataupun menutup jalan yang perlu ditutup. Okay. Itu salah satunya lah saya terfikir. Yang kedua saya terfikir tentang drone. Sebelum ni kalau kita nak hantar bantuan ataupun kita nak melihat melihat kawasan banjir tu, kita menggunakan helikopter. Tapi dengan adanya drone ni, kita boleh gunakan drone tu untuk pengawasan banjir. Kita boleh tengok kawasan mana yang terjejas, rumah mana yang dah air dah naik tinggi. Lepas tu kita juga boleh tengok mangsa mana yang tersekat. Jadi dengan drone yang kamera yang berkualiti tinggi ni, kita boleh melihat keadaan banjir tu dengan lebih nyata. Okay. Seterusnya drone ni juga dia boleh berperanan sebagai untuk menghantar bekalan makanan atau perubatan kepada mangsa-mangsa yang tak dapat keluar dari kawasan banjir tersebut. Jadi itulah beberapa teknologi yang saya terfikir macam mana. Saya Jadi, pun sokong lah, sebab hari tu pun nampak ada drone hantar-hantar makanan. Kan, Kita tengok mudah. kat atas tengah terbang kan. Benda tu mudah untuk pihak berkuasa untuk macam mana pihak berkuasa tu nak tengok keadaan kita kan. Hari tu pun sebelum air tu naik dengan cepat, drone datang dulu. Drone bagi tahu penduduk untuk bersedia lah. Kira macam penduduk boleh bersedia lebih awal lah. lebih awal. Boleh buat apa yang patut dulu. Jadi ada apa-apa yang nak ditambahkan, Cik Fahim? Dr. Ain? Okay.
Lagi satu saya juga ada nak pesan sikit lah. Bukan sekadar untuk mangsa banjir tapi ni lebih kepada untuk orang lain, orang luar yang tak kena banjir. Saya macam nasihatkan, nak menasihatkan mereka ni untuk sentiasa lebih cakna tentang orang sekeliling. Terutama macam kawan-kawan ataupun keluarga kan. Walaupun mereka tak boleh nak tolong masa banjir, sekurang-kurangnya ambil tahu tentang mereka. Mungkin lepas surutnya banjir tu mereka boleh tolong dari segi beri bantuan makanan ataupun kemas rumah ke kan. Itulah caranya kan. Sebab banjir ni nak dari segi pemulihan kawasan rumah banjir ni bukan mudah kan. Sebab dia memang melibatkan aspek fizikal dan juga mental. Sebab itulah amat penting lah untuk orang sekeliling tu cakna tentang masa-masa banjir. Okay. So, perbincangan kita pun dah nak berakhir. Okay. So, doktor ada apa-apa pesanan yang boleh bagi dekat masa-masa banjir terkesan? Pesanan saya nak ingatkan kepada semua orang untuk menjaga kebersihan diri, elakkan daripada gunakan air yang tercemar lah. Yang lagi kanak-kanak kan main-main air banjir. Elakkan, ibu bapa kena pantau anak-anak. Lagi satu, setiap ahli keluarga kena selalu peka dengan ahli-ahli keluarga masing-masing. Sekiranya ada tanda-tanda penyakit kan, silalah rawat dengan segera. Pihak kesihatan pun telah bersedia untuk mendapat nak bagi rawatan secara segera. Itu saja. Okay. Jadi ada apa-apa lagi nak cerita apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Rasanya dah tak ada apa dah. Lagipun saya Tak ada dah apa. berkongsi banyak dah pengalaman. Saya pun dah cukup bersyukur dapat cerita benda-benda ni. Jadi macam mana perasaan Cik Fahim sekarang? Sekarang saya rasa saya dan keluarga rasa sangat bagus dah lah. Lagipun dengan saya join Tema Show ni, Tema Talk ni juga kan. Tema Talk ni saya rasa macam saya macam melalui sesi kaunseling dah lah. Lebih kurang macam tu sebab boleh bagi nasihat. saya pun macam bangga lah. Saya suka dengan acara rancangan Tema Talk ni. Dan juga terima kasih jugalah sebab dah ajak saya menyertai Tema Talk. Ya, saya pun rasa macam banggalah sebab saya dapat bagi pesanan ke orang lain, dapat berkongsi maklumat-maklumat kan. Jadi terima kasih kepada Tema Talk telah menjemput saya dan Cik Fahim. Okey, itu saja. Okay. Jadi terima kasih juga kepada diorang jemputan kita ni yang sudah hadir ke perbincangan kita dan sudi berkongsi. Perkongsian kita di Tema Talk. Okay. Bye.